Tak pernah lagi seingat aku dalam 90 tahun genre zombie ni di sinema, ada orang guna bare knuckles dia to beat the shit out of zombies. Hai, saya Muhammad daripada Buzzpop TV. Hai, nama saya Zafran daripada Zaflog by Pure Pixels. Saya Nik Nazrul Iskandar, pengasas Buzzpop TV. Sesungguhnya, filem Train to Busan daripada tahun 2016 adalah a celebration of genre zombie horror survival. Sejak filem zombie moden yang pertama, The Night of the Living Dead, yang diarah oleh pengarah George A. Romero pada tahun 1968, filem-filem zombie telah digunakan sebagai sebuah kritik kepada humanity ataupun society. Romero terkenal kerana filem Night of the Living Dead-nya digunakan bagi mengkritik consumerist culture di Amerika Syarikat pada dekad itu. Dengan filem Train to Busan ni, pengarah Yeon Sang-ho dan juga penulis Park Joo-suk berjaya continue visi Romero. Banyak kali ketika aku menonton filem ni, aku terasa bahawa Sang-ho dan Joo-suk is slightly making fun of Korean society. Bagi aku, Train to Busan adalah sebuah filem zombie yang tak klise. Dia bukan macam mana, dia message dia sama je. Semua cerita zombie aku rasa dia menyampaikan benda yang sama, tapi daripada aspek Asia punya filem, I was not expecting that good. Dia macam satu perasaan yang kau tak sangka kau pernah tengok filem ni dulu dan it was that good. Dia punya dia punya aspek-aspek, contoh macam penyampaian message, visualnya, audionya memang sangat-sangat mantap lah. Aku tak boleh nak bayangkan apa yang dia orang bakal keluarkan untuk Peninsula ni. Aku rasa filem ni ada macam timeless jugalah. Kan, because bila kau tengok kali ketiga pun tak boring. Kau rasa teruja. Dia punya plot, bagi tahu aku, plot dia bagus. Dia tak ada boring punya plot. Kalau plot tu bukan adventure ataupun bukan benda yang ganas-ganas, masa dia tengah slow down, dia develop something. So aku suka bab plot dia macam tu. Yang kedua aku suka ialah dia punya special effect, makeup, CGI. Dia punya CGI, aku rasa mesti adanya, tapi tak macam CGI. So bagi aku, Korea punya film industri, lebih-lebih lagi bila dah menang Oscar dalam Parasite tu, actually memang power lah. Dia heading the right way. Hashtag remember that Finas. Yang ketiga pula yang aku suka pasal Train to Busan ni ialah, aku dah suka pasal plot dia, aku dah suka pasal CGI dia, aku suka pasal humanity, dia punya skrip, dia punya emotional punya representation dalam cerita ni. At first kalau kita tengok cerita-cerita zombie yang lain atau cerita Hong Kong lain, dia have some emotional, tapi dia tak what we call focus more in the character tau. Kadang-kadang dia fokus emotional maybe on a certain character. Tapi dalam Train to Busan ni, every character yang dia orang ketengahkan, dia orang akan bagi macam satu emotional yang kau akan rasa, alamak, kalau orang tu mati kau rasa, orang ni mati, even nenek tu yang tak ada apa-apa yang kau benci, tengok, ada subplot di dalam main plotnya ni. So subplot tu yang menjadi dia fit kita, dia fit. So kita expect benda yang sama juga akan berlaku dekat hero dia. Sekali, alamak, dia bagi pusing habis. Bagi akulah, kalau tengok story biasa, kau akan ingat hero akan survive kat last. Mungkin ada sequel akan datang, hero tu akan ada balik lah. Sekali tengok, dia kena gigit lah. Tak mungkin kena gigit. Sekali betul-betul mati. Apa benda? Itulah sacrifice seorang ayah untuk anaknya, supaya anak dia survive kan. Itulah salah satu benda yang menyentuh hati. Tidak seperti Star Wars Rise of Skywalker. Masuk Star Wars lagi aku. Pada aku, pelakon Gung Yu yang mula menempa melalui siri romcom Korea Goblin, kita nampak karakter arc dia throughout the film when he turns from a soulless fund manager kepada seorang ayah that makes the ultimate sacrifice. Kita nampak dalam beberapa babak di mana ada class struggle between lead hero yang dilakukan oleh Gong Yu dan juga watak second lead yang dilakukan oleh pelakon Ma Dong Seok. Honestly, aku suka hero yang Goblin tu. Sebab aku tak tahu, aku rasa macam pada permulaan filem tu, sebab kita dibayangkan watak yang badan besar tu, digambarkan dia seorang yang hero yang sayang pada isteri kan. Tapi kau kena ingat kan, daripada first half of this film, kau boleh rasa aura negativity dia terhadap Goblin je tu. So memang bagi aku macam
Dia ni dah kenapa? Relax sudah lah. Dengan depan bini kau nak nganjing-nganjing. Gong Yoo adalah seorang fund manager yang sentiasa busy, yang sentiasa buat duit, dan dia have a very low view of orang-orang yang earning lebih kurang daripada dia. You know, even ada banyak scene yang masa dia asking for help as he's looking through his phone, dia ada special folder yang dinamakan semut untuk orang-orang yang dipandang lebih rendah daripada dia. Which is ironic because dalam situasi krisis zombie tersebut, dia memerlukan pertolongan daripada askar, dia memerlukan pertolongan daripada orang bawahan dia untuk memberitahu tentang situasi what's happening in Busan dan train stop di hadapan. On the other hand, pada aku, filem ini was stolen by Ma Dong-seok. Walaupun Ma Dong-seok hanyalah second lead ataupun supporting actor, tetapi story arc dia sebagai seorang husband yang care about the pregnant wife, dan juga tak pernah lagi seingat aku dalam 90 tahun genre zombie ni di Hollywood ataupun genre zombie ni di sinema, ada orang guna bare knuckles dia to beat the shit out of zombies. Ma Dong-seok punya action scenes and dia punya character arc to me wins the whole film and makes the film way better. Aku suka lagi Ma Dong-seok because dia punya karakter happy go lucky. Walaupun orang tengah gelabah-gelabah pasal zombie, dia tahu apa dia nak buat. Dia macam spontaneous tahu apa nak buat. Even though I know the humanity part is more at the father punya side, tapi bagi aku is a different kind of representation lah. Sebab I think in all Hollywood movie ataupun cerita zombie yang even though zombie kampung pisang pun, orang belasah zombie sebenarnya ada senjata. Tapi bila sampai kat dia kan, hand to hand motherfucker. And then lepas tu kau dia guna senjata dalam train to Busan, dia guna waktu time yang epic. Dia ambil shield polis tu, dia ambil cotal, lepas tu jadi gladiator. Aku tengok macam dia pukul. Baguslah. Bagi aku dia actually indirectly stole the movie. Because every time dia scene dia dia dapat perhatian. So I think that's why Marvel ambil dia jadi Eternal lah kot. Apa yang aku tak suka adalah, okay, aku faham bila kita tengok cerita-cerita horror, kita tahu cerita horror tu semua orang akan jadi bodoh. Ya? Semua orang dalam situ akan jadi bodoh. Apabila kau tahu satu benda, kalau hantu dekat sini, kenapa kau pergi ikut hantu tu? Patut kau jangan pecah. Train to Busan ni dia dah okey lah. Dah nampak semua logik-logik yang dia buat. Tapi kadang-kadang ada benda yang aku lah. Contoh bila Ma Dong-seok, dia dah lipat semua tangan dia kan. Tapi kau tumbuk zombie tu mesti kau tumbuk muka, betul tak? Ya, dengan kaki muka dia gigit zombie tu kan. Kenapa kau tak balut kau punya ni? Oh, muatai pun yang tumbuk tu balut. Kenapa kau tak balut? Adakah ini menjadi drama? Tapi mungkin terjawab jugalah sebab masa dia tahan pintu, zombie gigit tangan dia. So mesti itulah kau. plot armor bro. Plot armor. Sebab kalau nanti dia tak sacrifice, orang takkan ingat dia. Okey, aku faham lah. Tapi at the same time banyaklah contoh macam kau dah tahu zombie tu dalam gelap tak boleh nak chance. Kenapa kau buat benda bodoh dalam tu juga? Kenapa kau nak merayak kat atas lepas tu kau tak tengok bawah betul-betul? Lepas tu Mamat tu satu lagi dah count 3 kali lah. 3, 2, 1. Tengoklah betul-betul. Kau gelabah-gelabah tapi kau tak peka. Boleh pula tepi pijak tin. Tin tu betul-betul warna oren kau tahu. Oren warna putih oren. Kau boleh nampak kat situ kau tahu. Part of the genre. Aku faham lah. Itulah aku tak suka bukan dari segi pemilikan bina. Tapi dari segi macam kalau kau tengok macam tu kan. Aku rasa sebab itulah pemain game boleh survive zombie apocalypse. Sebab dia tahu apa nak buat. Kalau orang tu net macam mana pun, dia tahu. Kemampuan aku banyak ni. Aku paku pintu. Aku takkan buka ke orang. Tu apa yang aku tak suka pasal dia. Tapi dari segi bagi aku susah nak cari apa tak suka lah. Aku suka macam mana 2016 South Korea dah boleh capai not even in level Hollywood. Aku rasa lebih langkau level Hollywood punya CGI. Holy shit, dapat tengok macam mana manusia semua tu jatuh secara segerombolan jatuh daripada tingkap cermin tu, membuatkan kau jadi macam wow, ini semua manusia betul ke CGI ni kan? Tapi kita tahulah benda tu CGI kan. Cuma walaupun kita dapat banyak pujian terhadap filem ni, ada juga benda-benda yang aku macam slack dia sikit apabila wide shot punya CGI. Masa train tu jatuh, benda-benda yang melihatkan detailnya secara jauh memang nampak obvious CGI. Aku rasa sebab CGI yang digunakan yang boleh nampak obvious kantoi situ sebab mungkin pencahayaan waktu siang.
Sebab waktu malam dalam filem ni contohnya macam masuk dalam terowong okey je, tak ada masalah. Cuma ada certain part macam waktu siang tu. Dan aku rasa macam ada something yang mungkin diorang nak buat perbezaan dengan filem-filem zombie sebelum ni kan. Selalu kita tahu filem zombie ni akan muncul pada waktu malam, pada waktu gelap semua ni kan. Tapi dalam filem ni terbalik. Dia tak boleh hidup dalam waktu gelap. Dia tak nampak apa-apa. Dia hanya bergantung pada pendengaran saja kan. So benda tu macam okey. Kind of a logic, tapi tak banyak filem zombie buat macam tu kan. So alright, aku rasa dia akan explore dalam filem the second one, which is Train to Busan presents Peninsula, yang bakal keluar pada 16 Julai 2020. Sekiranya korang menonton Train to Busan re-release di GSC Cinemas, jangan balik terus apabila filem tu end pasal ada extra credit scene. Post credit scene ini berkaitan dengan filem Train to Busan presents Peninsula and memperkenalkan hero untuk filem kedua. Aku rasa kalau betul dia nak ubah genre dia daripada something yang drama, something yang lebih family friendly pada permulaan filem, pada filem Train to Busan, nak beralih ke benda yang sangat dark, especially dalam Peninsula ni. Seperti mana kita tengok dalam trailer, dia punya memang sangat dark dari segi action wise, post apocalyptic punya theme. So aku harap kalau diorang nak pergi ke arah macam Mad Max ataupun Resident Evil ke apa, make sure 100% pure action punya filem. Jangan ada something yang tak kena dengan filem tu yang membuatkan dia lagi lower rating than Train to Busan. Aku harapkan supaya kalau kita tahu kalau mana-mana cerita trilogi mana-mana pun, the first selalunya dia akan set up untuk benda kecil. So dia punya close environment dunia dia dekat situ je. Contoh macam Train to Busan just train. Sekarang ni Peninsula macam seluruh negara tau. So I want to know what happened during masa Train to Busan, apa jadi dekat province yang lain. And then what happened after that? Now 4 years after that kan, how is the environment going to be? How manusia adapt to that kind of thing. Macam tiap-tiap hari kau nak keluar macam mana? Hari-hari macam mana? So aku ingin tahu macam mana situasi sosial masyarakat pada masa tersebut lah. Sebab kau dah 4 tahun dengan zombie kot, semua kau tahu. Tak mungkin ada orang yang boleh jalan selama dia tahu zombie buat apa. So dia tahu macam mana nak elak zombie dengan jalan biasa je. Aku nak tengok society semua, mungkin ada yang masih gelabah lagi baru 4 tahun. Tapi ada yang dah adapt. Macam zombie ni perkara biasa. Zombie, apa dia dah bahas sini? Pada aku, Train to Busan is a great celebration of the zombie survival horror genre. Dan you guys should definitely check it out sebelum tonton Peninsula minggu ini. Rating aku adalah 4/5 bintang. Bagi aku Train to Busan ni lepas aku tengok kali 3 amat menarik, tak boring. So rating aku over 5 lah, 4/5. Kau kena tengok dia dah ni balik. And then aku teruja bila Nick cakap ada prequel iaitu Animation Station Zero, saya salah aku Nick cakap. Dan aku pun rasa teruja nak tengok. Nak tahu kenapa jadinya peristiwa Train to Busan ni. Aku akan kekalkan rating untuk filem ni sebanyak 5/5 bintang saja, bukan Infinity Stars. Nanti kita tengok adakah Peninsula bakal melangkaui Train to Busan ataupun kurang daripada Peninsula. Nantikan. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.